Fizik tingkatan 4 bab 5 gelombang 5.7 gelombang elektromagnet. Ciri-ciri gelombang elektromagnet. Raja di bawah menunjukkan secara ringkas sejarah penemuan saintifik awal yang membawa kepada pengetahuan hari ini mengenai gelombang elektromagnet. Okey, bermula pada awal 1800, kemudian berkembang. Okey, dalam tahun 1800 ni kita dah boleh lihat kajian tentang elektromagnet ni. Manusia pada ketika ni cuba memahami tentang gelombang elektromagnet. Kemudian di zaman kita, di zaman kita ini awal abad ke-20. Jadi ini adalah apa yang orang pertama temui pada tahun awal 1800 oleh Thomas Young. Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi menerusi eksperimen interference cahaya. Okey, seperti yang kamu belajar daripada bab sebelum ni, kita ada eksperimen dwi celah Young. Jadi eksperimen dwi celah Young ialah eksperimen bertujuan untuk mewujudkan dua gelombang, yang mana dua gelombang itu akan interference satu sama lain, akan bertembung satu sama lain. Jadi inilah orangnya yang bertanggungjawab menemukan eksperimen ini. Diikuti dengan lebih kurang 60 tahun kemudian, James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Okey. Jadi masa tu Thomas Young belum mengatakan bahawa gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnet. Tetapi 60 tahun kemudian James Maxwell melabelkan bahawa gelombang cahaya ialah jenis gelombang elektromagnet. Dalam 20 tahun kemudian, 20 tahun lebih, saintis berikutnya iaitu Heinrich Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain, iaitu gelombang radio. Okey. Jadi adalah siapa yang menemui gelombang radio ni adalah Heinrich Hertz, iaitu dia berjaya menjana gelombang radio. Okey, gelombang radio ni tak macam gelombang cahaya. Gelombang radio juga adalah jenis gelombang elektromagnet, tetapi gelombang radio bukan gelombang cahaya, sebab gelombang radio kita tak boleh nampak macam gelombang cahaya. Okey, gelombang radio kita tak boleh nampak, tapi dia wujud. Awal abad ke-20, teknologi semakin moden dan wujudnya banyak alat radas untuk lebih memperkemas eksperimen. Jadi apa yang ditemui semua jenis gelombang elektromagnet, kemudian disusun mengikut dia punya panjang gelombang dan juga frekuensi. Di gelombang elektromagnet terdiri daripada ini, bila pada awal abad ke-20 mereka dah temui seluruh gelombang elektromagnet dengan namanya sendiri, seperti sinar gamma, sinar X, sinaran ultra ungu, cahaya nampak, sinaran inframerah, gelombang mikro, gelombang radio. Jadi semua ni kalau kamu perasan, memang kamu pernah dengar
Kalau pergi hospital, kamu akan mendengar gelombang ini, sinar X dan sinar gamma. Okey. Kalau kamu guna remote control untuk control TV ke aircon ke, adalah jenis gelombang ini, inframerah. Cahaya nampak ialah kamu dah biasalah, cahaya yang boleh nampak lah. Cahaya matahari, cahaya hijau, cahaya merah, cahaya ungu, tu semua cahaya yang kita boleh nampak lah. Okey. Sebab tu dipanggil cahaya nampak. Selain pada cahaya nampak ni, yang ke atas ni dan ke bawah ni, semuanya kita tak boleh nampak. Okey. Sinaran inframerah, gelombang mikro. Okey, gelombang mikro dekat mana kita guna dekat alat mana? Dekat peralatan mana kita guna ni, mikro. Gelombang radio kamu dah biasa. Dan nama radio tu memang radio yang betul tu lah, untuk dengar lagu apa semua tu, untuk dengar berita ni, gelombang radio. Okey. Nanti kita tahulah lebih lanjut. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet. Ini kena ingat apa yang terkandung dalam gelombang elektromagnet, terkandung medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serenjang. Serenjang ialah 90 darjah. Jadi medan magnet, medan elektrik serenjang dengan medan magnet. Okey, tengok gambar sebelah ni. Kalau boleh nampak yang warna biru itu adalah medan elektrik. Jadi medan elektrik berayun atas bawah. Kalau boleh pasang lukisan 3D ni, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sedangkan medan magnet berayun kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi kalau dilihat di sebelah macam ni, di sebelah ini, maka medan elektriknya berayun atas bawah macam ni, atas bawah. Manakala medan magnetnya kanan kiri macam ni, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Okey. Jadi tidakkah serenjang? Ianya memang adalah serenjang, 90 darjah antara satu sama lain. Jadi betul lah apa yang dia cakap ni adalah serenjang dengan satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar sebelah, apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet? Okey, kita nak mesti ambil tahu pula lah. Dah cerita elektromagnet ni, kena ambil tahu dia punya ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okey, adalah sedikit aktiviti untuk kamu ni mencari maklumat berkaitan ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okey, cari kat internet. Tapi ini shortcut untuk kamu. Okey, terus disenaraikan di sini. Ini semua ciri-ciri Ciri-ciri gelombang elektromagnet ada berapa ni? Ada 5 titik, 5 point. 5 point. Point yang pertama merupakan gelombang melintang. Ini kita dah temui daripada subtopik yang lalu. Gelombang elektromagnet kesemuanya adalah gelombang melintang. Semua ini adalah gelombang melintang. Okey, tak ada di antara mereka adalah jenis gelombang membujur. Okey, tak ada, semua melintang. Nombor 2, tidak memerlukan medium perambatan. Okey. Tak macam yang satu lagi. Selain daripada gelombang elektromagnet yang kita belajar, yang satu lagi ialah gelombang apa? Mechanical. Gelombang mechanical. Jadi kalau masih ada kat sini, saja nak tunjuk segera supaya kamu tidak keliru di antara bab.
Ini dah dia. Okey, daripada bab 5.1 kita ada dua jenis pengkelasan gelombang, iaitu gelombang mechanical dan gelombang elektromagnet. Okey, gelombang mechanical perlukan medium, gelombang elektromagnet tidak perlu pada medium. Kalau kamu masih ingat ni, beza antara dua pengkelasan gelombang ni. Jadi itulah dia. Ini mengulang baliklah yang dulu. Tidak memerlukan medium perambatan. Nombor 3, boleh merambat melalui vacuum. Okey, gelombang mechanical tidak boleh merambat melalui vacuum. Hanya yang boleh merambat melalui vacuum ialah gelombang elektromagnet. Yang keempat, laju dalam vacuum. Laju gelombang dalam vacuum ialah sama seperti kelajuan cahaya. Ini adalah kelajuan cahaya. Okey, lihat mana satu ni? Yang mana satu ni bergerak dengan kelajuan cahaya? Jawapannya semuanya sekali, semuanya sekali. Termasuk gelombang radio, termasuk mikro, termasuk inframerah. Semuanya sekali ini jika bergerak di dalam vacuum akan bergerak dengan kelajuan penuh cahaya. Dulu kalau kamu masih ingat, kalau gelombang ini semua elektromagnet ni bergerak di dalam medium lain seperti air, kaca, masa itulah kelajuan kelajuan asal mereka, iaitu kelajuan cahaya akan berkuranglah apabila mereka bergerak di dalam medium selain vacuum. Okey. Menunjukkan fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference jika keadaannya sesuai. Jadi gelombang elektromagnet yang semua ini tadi juga boleh berlaku pada mereka akan semua fenomena ini, iaitu pantulan. Maksudnya sinar gamma pun boleh berlakunya pada dirinya terpantul bila kena pada permukaan mana-mana, permukaan pemantul, dia pun boleh terpantul. Okey, sinar X pun boleh terpantul, sinaran ultra ungu pun boleh terpantul, cahaya nampak boleh terpantul, sinaran inframerah pun boleh terpantul, gelombang mikro pun boleh terpantul, gelombang radio pun boleh terpantul. Terpantul. Pembiasan, semua pun boleh berlaku pembiasan juga, iaitu berubahnya arah tuju, berubah. Okey. Di semua ni pun boleh berlaku pembiasan. Pembelauan, semua pun boleh berlaku pembelauan, iaitu melalui satu celah atau satu halangan, maka mengakibatkan terbentuknya gelombang melengkung. Gelombang melengkung yang cuba menyebar balik ke kawasan yang lebih luas. Dan interference. Interference pun boleh berlaku. Apa dia interference? Pertembungan dua gelombang yang koheren. Okey, maka akan berlaku interference membina dan interference memusnah. Okey. Jadi tengok dan hafal. Kena hafal. Wajib hafal ciri-ciri gelombang elektromagnet. Bila soalan tanya ni ciri-ciri ni, bawa keluar ahad ni lah ciri-ciri gelombang elektromagnet. Kita baca maklumat tambahan. Untuk gelombang elektromagnet, rumus V sama dengan F lambda ditulis semula sebagai C sama dengan F lambda. Ingat lagi, ini adalah rumus untuk apa? Ini adalah rumus untuk mencari
laju gelombang apa-apa saja, laju gelombang apa-apa saja. Tapi bila kita cerita tentang laju gelombang elektromagnet, kita dah tahu laju gelombang elektromagnet adalah sentiasa C ya. Sentiasa C ya. Laju gelombang apa-apa saja gelombang elektromagnet ialah sentiasa C kelajuan cahayanya. Itu pasal lah V ini kita tak perlu tunggu kita terus ganti nilai C. Maksudnya nilai laju bagi segala gelombang elektromagnet dalam vacuum kita dah tahu dah awal-awal C. Jadi mengambil tempat V ni ialah terus tulis C lah. C sama dengan F darab lambda. Spektrum selanjar bermaksud tiada sempadan yang tertentu yang mengasingkan dua jenis gelombang yang bersebelahan. Nanti kita tahu apa benda spektrum selanjar tu. Okey. Tapi buat sementara ni boleh ambil tahu dulu spektrum selanjar bermaksud tiada sempadan yang tertentu yang mengasingkan dua jenis gelombang yang bersebelahan. Nanti kita tengok gambar rajah bawah ni, kita akan tahu. Spektrum elektromagnet, 7 jenis gelombang elektromagnet. 7 jenis gelombang elektromagnet. Okey, 7 jenis ni. Ada 7 jenis. Membentuk satu spektrum selanjar yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Rajah di bawah menunjukkan spektrum elektromagnet. Okey. Kita ada 7 jenis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah cahaya tampak Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Yang lebih kurang kat tengah ni ialah cahaya tampak. Cahaya nampak. Sebab kita boleh nampak cahaya tu. Gelombang elektromagnet yang kita boleh nampak ialah cahaya nampak. Okey. Ini bukan disusun secara random tidak. Ia disusun mengikut satu pola tertentu iaitu kalau kamu tengok ni, ini kalau kamu tengok panjang gelombang ni, puncak ke puncak pendek semakin ke kanan semakin besar panjang gelombang. Okey, dan semakin panjang. Jadi panjang gelombang semakin panjang kalau menuju ke kanan. Itulah dia sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling pendek paling pendek. Okey, 10 kuasa negatif 11. Sangat pendek Manakala gelombang radio memiliki panjang gelombang paling besar, paling tinggi, 10 kuasa 4. Okey, 10 kuasa 4 lebih kurang menyamai dengan 10 kuasa 4 ni sebesar padang bola sepak ke. Sebesar padang bola sepak 10 kuasa 4 ialah ada berapa kosong ni? 4 kosong 1, 2, 3, 4. Okey, 10 kuasa 4. Maknanya 10 darab 10 darab 10 darab 10 4 kali 10 darab 10 darab 10 darab 10. Okey, ada berapa? 4 kosong. Betul lah ini meter unit meter. Maknanya lebih kurang kalau tukar pada kilometer ialah 1, 2, 3 10 kilometer. 10 kilometer boleh perginya panjang gelombang radio panjang gelombang radio. Jadi maknanya daripada dia punya ayunan tu lengkap satu ayunan tu
Daripada sini sampai sini ialah 10 kilometer. Boleh bayang 10 kilometer. Itulah gelombang radio. Sangat panjang. Okey, yang ini sangat pendek pula. Sinar gamma kalau nak lukis, jenuh nampak rapat. Terlalu rapat. Jadi susah nak gambarkan. Okey. Okey. Kalau kiri ke kanan, panjang gelombang semakin bertambah, semakin besar. Sebaliknya, dari kanan ke kiri, frekuensi pula semakin tinggi, semakin bertambah, semakin besar. Daripada kanan ke kiri, daripada kiri ke kanan, panjang gelombang bertambah. Daripada kanan ke kiri, frekuensi pula bertambah. Okey, jadi maka gelombang radio lah memiliki frekuensi yang paling rendah, paling rendah. Manakala sinar gamma memiliki frekuensi paling tinggi. Jadi saling bertingkah lah. Bertingkah. Kalau panjang gelombang itu rendah, pendek, maka frekuensinya tinggi. Sebaliknya, kalau panjang gelombang itu besar, maka frekuensinya rendah. Saling terbalik lah antara panjang gelombang lambda dengan frekuensi. Saling bertingkah. Okey, ini cahaya nampak ni. Jadi kalau yang kecil ni, kalau nak ambil ni semua muat dalam kecil ni, tak muat lah. Jadi ditarik bahagian kecil ni, dibesarkan. Jadi nampak macam ni lah. Cahaya nampak. Cuba tengok ni. Ini warna pelangi lah. Kamu dah belajar dulu warna pelangi ni masa sains menengah rendah. Okey, macam mana dia punya ni? Dia punya cara mengingat ni mengikut susunan Roy G. Biff. Roy G. Biff. Okey, baca terbalik ni, Roy G. Biff. Roy, R red, O orange, Y yellow, G green, B blue, I indigo. Indigo is antara biru dan ungu lah, macam tu lah. And V violet. Violet iaitu ungu. Ini dalam bahasa Inggeris ni. Kamu ciptalah dalam bahasa Melayu bunyi apa tak tahu. Merah, oren, M, oren, kuning, yellow, kuning, green, kuning, B, biru, I, indigo, tak tahu bahasa Melayu panggil apa, I, V, ungu. Jadi macam tu lah. Mock view. Jadi kok payah nak hafal kok cara Melayu ni, baik hafal kok cara Inggeris ni sikit. Senang sikit. Mock view. Roy G. Biff. Okey, senang lagi nak menghafal bahasa Inggeris Cuma baca terbalik Roy G. Biff. Okey, cerita tadi tentang spektrum selanjar. Selanjar ni bermaksud, kalau cikgu tanya kamu, cuba gariskan sempadan antara kuning dengan hijau. Maka dekat mana kamu akan gariskan? Adakah kat sini? Jadi kalau kita tengok dalam ni ada kuning lagi Okey, dalam ni ada kuning. Mungkin kita anjak sikit lah. Kita anjak sikit ke kiri, macam itu ke? Kononnya sepadan memisahkan antara hijau dan kuning. Tapi kalau kita tengok betul-betul, ada juga hijau belah kuning ni, ada sikit Dan ada juga kuning belah hijau ni.
Jadi itulah dia. Kita tak tahu di mana sempadannya. Sama juga antara sempadan biru dengan hijau ni. Kita tak tahu kat mana dia betul-betul dia punya sempadan ni. Itu pasal lah kita mesti sebut. Bila kita tak tahu sempadan ni, kita mesti sebut selanjar. Selanjar, itu maksud selanjar. Spektrum selanjar. Bermaksud tiada sempadan yang tertentu mengasingkan dua jenis gelombang yang bersebelahan. Jadi gelombang hijau, gelombang kuning, gelombang oranye, gelombang merah, tak ada dia punya sempadan. Itu maksud selanjar. Tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensinya. Ini bermakna sinar, lagi sekali, tenaga yang dibawa, tenaga E, energi tenaga, ini akan dibuat rumus ni semua ni. Tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensinya. Berkadar terus ni, nampak ni, berkadar terus. Nanti nak buat rumus nanti kamu dah tahu frekuensi kena duduk macam mana dengan E ni. Kena duduk satu aras dengan E atau duduk belah bawah. Iaitu duduk satu aras lah. Sebab dia bagi tahu berkadar terus. Berkadar terus. Maknanya kalau F naik, E pun naik. Kalau F turun, E pun turun. Okey, berkadar terus. Ini simbol berkadar terus. Okey, ingat ni, nanti kita akan kembali ni. Ini bermakna sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. Sinar gamma dan sinar X. Tadi kita dah belajar antara semua ni, yang mana yang paling tinggi frekuensinya, iaitu semakin menuju ke kiri semakin tinggi. Jadi bermula kanan ni adalah yang paling rendah lah frekuensinya. Sebab nak tuju kepada frekuensi yang lebih tinggi ke sebelah kiri ni. Jadi sebelah kiri ni memiliki frekuensi paling tinggi. Bermaksud tinggilah juga nilai dia punya nilai tenaga. Jadi kalau kita tengok siapa hak tinggi kat sini, ialah boleh ambil dua ni, iaitu sinar gamma dan sinar X. Okey, sinar gamma dan sinar X membawa tenaga yang besar. Dua jenis gelombang ini perlu diurus dengan kaedah yang betul supaya penggunaannya tidak membahayakan pengguna. Jadi ideanya, gelombang yang boleh bawa gelombang apa-apa sahaja gelombang, mechanical ke, elektromagnet ke, yang boleh bawa tenaga yang besar. Itu kalau silap guna itu adalah bahaya pada pengguna sebab tenaga besar. Bayangkan gelombang yang membawa tenaga besar hinggap dekat badan kita, takkan tak berlaku sesuatu pada kulit kita, pada badan kita, jasad kita, sebab dia bawa tenaga yang besar. Jadi tenaga tu nak terhempas ke mana lagi kalau dihalalkan ke badan kita, tu bahaya. Okey. Habis kan tidakkah banyak gelombang radio yang lalu menerusi badan kita? Sebab banyak stesen radio memancarkan gelombang radio dia. Jadi ada berapa banyak siaran radio duk merentas badan kita hari-hari. Ada sampai 20-30 lebih. Tapi kenapa kita okey je, tak ada apa masalah? Sebab gelombang radio adalah gelombang yang tak mampu bawa tenaga yang besar kerana frekuensinya rendah. Jadi frekuensi rendah tak dapat bawa gelombang yang besar. Jika F rendah, maka E juga adalah rendah. Ni faham betul-betul. Nanti akan ada soalan buat berkaitan macam tu. Dua jenis gelombang ini perlu. Okey, ini sudah baca. Kita
tengok ni apa dia DIY ni. Telefon pintar sebagai alat kawalan jauh. Layari laman sesawang untuk mendapat garis panduan mengkonfigurasi telefon pintar untuk berfungsi sebagai alat kawalan jauh televisyen atau penghawa dingin. Okey, yang ni cikgu pernah guna telefon pintar. Telefon pintar yang ni lah, yang ni yang okey, yang kamu pun ada ni. Untuk apa? Untuk kawal aircon. Untuk kawal aircon lah. Untuk kawal aircon lah, untuk kawal televisyen lah. Okey. Aircon ialah ni lah, penghawa dingin lah, penghawa dingin. Jadi tapi dengan syarat apa? Dengan syarat handset itu dia ada infrared. Dia ada inframerah. Sebab ada handphone yang tak ada fungsi inframerah. Okey. Jadi tak dapatlah nak kawal lah, nak jadi sebagai alat kawalan. Okey. Kemudian kamu pergi dekat apa nama ni, Play Store. Boleh download lah. Boleh download apa nama ni, dia punya program lah. Type inframerah controller, type infrared controller, boleh. Banyaklah disenaraikan kat sana, boleh control semua ni, TV apa semua ni. Sebab konsep dia sama saja, menggunakan infrared untuk kawal apa-apa alat elektronik. Okey, cikgu pernah buat ni banyak kali. Sebab kadang-kadang pergi singgah satu hotel tu, dia punya punya penghawa dingin ada, tapi dia punya controller tak ada. Sudah. Jadi nak buat macam mana? Jadi jawabnya cikgu pakai apa nama, mobile phone sahaja. Boleh. Aplikasi gelombang elektromagnet. Spektrum elektromagnet terdiri daripada 7 jenis gelombang yang berlainan dan meliputi julat panjang gelombang yang sangat luas. Oleh itu, aplikasi gelombang elektromagnet merangkumi pelbagai bidang. Dengan kemajuan sains dan teknologi yang pesat, aplikasi yang baharu ditemui dari semasa ke semasa. Apakah aplikasi gelombang elektromagnet yang anda tahu? Yang anda tahu, jangan buat-buat tak tahulah. Yang selalu ada kat tangan kamu ni apa nama ni? Ini adalah contoh aplikasi gelombang elektromagnet. Hari-hari kamu call, tak perlu pakai kabel boleh call lalu kod udara, lalu kod vacuum Jadi suara kamu sampai saja jauh mana pun telefon orang boleh sampai itulah dia. Tapi kita nak tahu semuanya sekali kita nak tahu semua ketujuh-tujuh gelombang tu elektromagnet tu dia boleh guna untuk apa. Ini dia ada dalam senarai ni. Jadi kita tengok dulu gelombang radio. Gelombang radio lah. Walkie-talkie pun radio juga boleh pakai. Komunikasi radio jarak jauh, penyiaran radio dan TV tempatan. TV pun juga pakai radio Komunikasi tanpa wayar, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave. Mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang. Ini untuk tengok apa yang penumpang bawa lah. Boleh nampak dia bawa besi ke, dia bawa pisau ke apa ni. Ni boleh guna. Ini pakai gelombang radio saja. Gelombang milimeter namanya untuk mengimbas badan. Ini bukan untuk imbas suhu ini untuk imbas apa barang yang dibawa, disembunyikan oleh penumpang di lapangan terbang lah. Okey. Gelombang mikro boleh guna untuk apa ni?
Pastinya kamu tahu benda ni, ketuhar microwave. Ada dua jenis ketuhar. Pertama ketuhar apa nama oven, oven kita panggil. Yang kedua microwave oven. Jadi microwave oven ni lain cara dia panaskan lain. Okey, berbeza dengan oven yang biasa tu guna kaedah konduksi haba, tapi yang ini guna gelombang untuk panaskan makanan. Jadi lagi canggih lah. Jadi okey, apa lagi gelombang mikro kita boleh guna untuk komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. Kalau nak buat perhubungan yang lebih kemah, lebih berkualiti tinggi, ialah mereka akan guna gelombang mikro untuk hantar kepada satelit. Mereka tak pakai lagi lah gelombang radio, mereka pakai gelombang mikro terus. Ini memang biasanya untuk hantar data yang sangat banyak lah, hantar data yang besar, yang banyak. Mereka tak mampu dah pakai gelombang radio. Gelombang radio boleh bawa data yang sikit sahaja. Boleh bawa suara je sikit, boleh bawa TV je sikit. Okey, tapi gelombang mikro boleh bawa data yang lebih banyak. Okey Dan kalau gambar pun, video pun adalah gambar dan video beresolusi tinggi. Okey, mereka pakai gelombang mikro. Kedua, rangkaian telefon bimbit. Okey, telefon bimbit pakai gelombang mikro jugalah. Gelombang mikro Sebab tu mereka cakap bahaya kalau duk telefon lama-lama sangat. Letak mikrofon mobile phone dekat kepala ni bahaya sebab gelombang mikro ni. Bayangkan gelombang mikro guna untuk panaskan boleh guna untuk panaskan makanan. Dibayangkan kita telefon lama letak kat tepi kepala kita. Tidakkah kepala kita terbakar lalu bau sedap dan boleh dimakan? Okey, jadi cannibal pula. 3. Komunikasi antara alat elektronik, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dan Z-Wave. Ini adalah kamu dah biasa ni Wi-Fi ni, kamu pun dah biasa Bluetooth ni. Okey. Jadi macam ni apa ni, cikgu punya mouse ni pun kalau tengok ni belah atas ni dia pakai boleh pakai dua cara untuk hubung kepada laptop. Jadi canggih jugalah cikgu punya ni dual mode mouse. Okey, yang belah kanan ni 2.4G ni ialah Wi-Fi. Wi-Fi, kalau pakai Wi-Fi kena pakai USB ni lah, masukkan ke laptop, cikgu punya laptop. Kalau tak nak pakai Wi-Fi, boleh pakai belah kiri sekali ni adalah apa nama ni, simbol untuk Bluetooth. Kalau boleh nampak simbol untuk Bluetooth. Okey, simbol untuk Bluetooth. Boleh pakai juga. Jadi ini pun canggih jugalah, adalah gelombang mikro. Tapi kalau setakat mouse ni cukup sahaja pakai gelombang radio. Ini pun ada juga Bluetooth dan Wi-Fi. Jadi kalau pakai gelombang mikro untuk bina Wi-Fi dan Bluetooth, maksudnya dia boleh hantar data lebih banyak lah. Okey. Pengesanan berikutnya ialah pengesanan radar pesawat dan pemerangkap laju. Okey, hak ni lah macam mana negara boleh tahu kalau ada kapal terbang lain masuk ke kawasan mereka, sebab mereka guna gelombang mikro untuk kesan pesawat yang lalu. Kemudian pemerangkap laju. Jadi yang kamu kena saman, bapak kena saman tu, mak pun kena saman juga. Sebab ini jadi pemerangkap laju yang polis duk pegang tu, itu jenis guna gelombang mikro. Okey.
aplikasi yang berikutnya ialah memasak menggunakan gelombang mikro. Sekarang ni kamu tak percaya, cuba type dekat Shopee tu. Banyak dah dapur gas dah tak pakai gas tapi pakai dapur gelombang mikro. Tak percaya boleh type dapur gelombang mikro. Jadi dah banyak dah sekarang ni pakai gelombang mikro. Pakai elektrik saja sudah boleh panaskan. Kemudian kita ada jenis gelombang elektromagnet sinaran inframerah. Okey, gunanya untuk memasak. Seperti ketuhar, pemanggang dan pembakar. Okey, untuk melihat dalam gelap, iaitu kamera inframerah dan teropong inframerah. Okey, mengeringkan cat pada kereta. Okey, mengeringkan cat pada kereta. Rawatan sakit otot. Okey, juga pakai gelombang inframerah. Dan alat kawalan jauh untuk televisyen dan pemain DVD. Okey, boleh juga pakai inframerah. Cahaya nampak membolehkan benda hidup untuk melihat. Okey, sebab tu boleh nampak. Untuk fotografi. Okey, fotografi. Untuk ambil gambar lah perlu cahaya nampak lah. Okey. Fotosintesis dalam tumbuhan hijau. Fotosintesis, okey, maksudnya semua daun pokok perlukan cahaya nampak. Kalau bagi cahaya lain tak nak daun tu daun tu cuma nak cahaya nampak je untuk proses fotosintesis lah. Cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam, ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Okey, cahaya laser boleh guna untuk potong logam. Maknanya cahaya laser ni dibina daripada cahaya nampak lah kan. Sebab tu kita nampak cahaya laser. Ukur tanah. Okey, nak ukur tanah pun pakai laser. Senang sikit. Dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Gentian optik ni dia bukan kabel kuprum. Dia kabel gentian kaca sahaja supaya cahaya nampak boleh melaluinya. Okey. Ni contoh kabel optik ni. Kalau tengok tengah tu bukannya kuprum, bukan konduktor, tapi adalah sesuatu yang cahaya boleh melalui di tengah-tengahnya. Sinaran ultra ungu. Okey, apa boleh buat ni? Sinaran ultra ungu boleh mengeraskan bahan tampalan gigi. Jadi kalau kamu perasan lepas doktor membina semula bancuhan simen putih tu dan tampal, nak bagi tampal bentuk balik gigi yang dah rongok. Jadi ialah apa-apa saja bancuhan akan ambil masa yang lama untuk kering. Jadi tak bolehlah doktor ni tak keringkan gigi setelah ditampal ni. Nanti pesakit ni bangun pergi sambil dia duk hisap gigi, nanti tercabut baliklah simen yang ditampal tu. Jadi itu pasal doktor ini sejurus menampal simen mestilah mengeraskannya. Jadi nak keraskannya itu bahan tampalan guna sinaran ultra ungu. Yang kedua, menentukan kesahihan wang kertas. Okey, ni ada mesin yang kamu pun boleh beli, boleh guna untuk, jadi mesin tu dia akan keluarkan sinaran ultra ungu lalu halalkan pada wang kertas. Lalu kita boleh nampak macam-macam simbol yang akan timbul pada wang kertas tu. Kalau wang itu tak sahih, wang cetak rompak, memang dihalalkan sinaran ultra ungu ni tak akan timbulkan apa-apalah.
apa-apa gambaran. Jadi itulah dia, susah nak buat wang kertas asli ni. Nombor 3, rawatan penyakit kuning pada bayi. Okey. Pakai ultra ungu. Penulinan air minuman. Okey, sama. Banyak apa nama ni? Banyak dah filter-filter water filter yang ada kat rumah kamu tu semua pakai ultra ungu untuk bunuh semua kuman dan bakteria lah ini. Pensterilan alat perubatan dan makanan. Jadi halakan ultra ungu dekat mana-mana alat perubatan dan makanan, lalu virus mati segera. Virus dan bakteria boleh mati segera. Okey, mati terbakar oleh ultra ungu. Kita tak terasa lah, tapi virus dan bakteria tu terasa lah sebab mereka kecil. Jadi itulah dia. Kilang-kilang mengetin makanan apa semua, membuat makanan semua, mereka lalukan di satu bahagian untuk steril. Steril ni maksudnya lalukan ultra ungu. Jadi kamu boleh tengok kat YouTube. Kamu type pensterilan makanan, jadi semuanya ada. Kemudian alat perangkap serangga. Kalau kamu pasang alat nak tangkap nyamuk tu, apa warna cahayanya itu adalah warna cahaya ultra ungu. Kenapa pakai cahaya warna ungu ni, ultra ungu ni? Sebab serangga mata mereka hanya boleh nampak gelombang ultra ungu yang kuat pada waktu terutamanya pada waktu malam. Jadi itu pasal lah kita dapat idea untuk bina alat perangkap serangga ni menggunakan sinaran ultra ungu. Jadi serangga tu, nyamuk contohnya, akan terbang, akan kaya terbang menuju ke ultra ungu tu sebab dia ingat ultra ungu ni darah. Jadi dia pun masuk, sentuh besi dalam tu dan kena current. Kena current. Okey, sebab dipasang current, matilah serangga tu, mati rentung. Jadi dapatkan alat ni bagus. Tak perlu pakai ubat nyamuk yang kimia tu rosak paru-paru kita, rosak tekak kita. Lebih baik pakai kaedah fizik ni, lagi bagus. Okey, sinar X. Image sinar X membantu doktor mengesan retakan atau patah pada tulang dan memeriksa organ dalaman. Okey, betul. Pemeriksaan sambungan kimpalan. Okey, ni pun pakai sinar X juga ni. Kimpalan, kita tak tahu sambungan di belah belakang besi yang kita sambung tu tersambung atau tidak. Itu pasal kita kena pakai sinar X. Okey, apa yang berlaku di belah belakang besi kita tak boleh nampak. Kita tak boleh nampak. Jadi itu pasal kena pakai sinar X. Pengimbas bagasi di lapangan terbang. Okey, pakai sinar X. Pakai sinar X juga. Jadi sebab itu yang masuk dalam ruangan pengimbas bagasi, pastikan bagasi sahaja dan bukan manusia. Sebab ada manusia dia pun ikut masuk juga. Jangan ikut masuk, ada laluan untuk manusia punya. Sebab sinar X ni bahaya kalau kena badan kita, kecuali pesakit saja. Itu pun pesakit kalau boleh kena sekali saja pun sudah cukup. Jangan banyak kali. Kemudian menentukan keaslian lukisan. Okey, juga pakai sinar X. Sinar gamma membunuh sel kanser dalam radioterapi. Okey, boleh bunuh sel kanser dalam radioterapi. Pakai sinar gamma. Pensterilan peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal. Maksudnya selepas doktor tu dah bedah mayat, pakai alat itu, pakai alat ini, dan macam-macam jenis alat, gunting macam-macam jenis gunting, pisau macam-macam jenis pisau, mereka takkan buang itu.
Sebaliknya mereka akan lakukan pencucian. Mereka cuci dulu, buang darah apa semua, kemudian mereka akan sterilkan. Sterilkan maksudnya pakai sinar gamma untuk tembak sinar gamma pada peralatan tu, lalu kuman dan virus matilah. Secara bukan ni maksudnya secara banyak-banyak mereka longgok semuanya sekali dalam satu tray, lalu mereka letak di bawah sinar gamma. Kemudian aplikasi yang akhir ialah digunakan dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Jadi ni sinar gamma ni dilalukan pada makanan apa-apa sajalah, buah ke, sayur ke, apa-apa bahan mengetin ke, okey, yang nak tahan lama tu. Jadi boleh tahan lama. Macam mana boleh jadi tahan lama tu? Sebab sinar gamma ini boleh tembusi semua ini, lalu terbunuhlah segala virus dan bakteria yang tersembunyi di belah dalam atau belah luar. Jadi bila tak ada bakteria dan virus, maka taklah berlaku makanan ini menjadi rosak, menjadi basi. Menjadi basi sebab dikerjakan oleh virus dan bakteria tu. Jadi maka tidaklah berlakunya kerosakan biologi. Okey. Bila tak berlaku kerosakan biologi, tidakkah makanan dapat tahan lebih lama? Itu idenya. Okey, kemudian kita akhiri dengan latihan formatif 5.7. Nombor 1, rajah di bawah menunjukkan spektrum elektromagnet. A dan B dan C dia sembunyikan apa jenis gelombang tu. Okey, dan semua ini adalah gelombang elektromagnet. Kita tahu ada 7. Jadi eloknya kamu hafallah semua ni ikut turutan, hafalkan semua ni. Apakah gelombang A, B dan C? A, B dan C. Yang ujung sekali kita tahu ujung kanan sekali gelombang radio, ujung kiri sekali adalah sinar gamma, okey, kemudian sinar X, kemudian apa sini? Ultra ungu ke? Okey, ultra ungu. B ialah ultra ungu, cahaya nampak, sinaran inframerah. Dan yang ini ialah gelombang mikro, gelombang mikro. Okey. 2, susunkan senarai gelombang elektromagnet yang diberikan di bawah mengikut tertib frekuensi menaik. Okey, frekuensi menaik, bukan panjang gelombang menaik. Frekuensi menaik yang kita tahu dari kanan ke kiri. Semakin menaik kanan ke kiri untuk frekuensi. Jadi kita mulakan dengan gelombang radio dulu. Gelombang radio, kemudian sinar gamma ni kita tahu frekuensinya paling tinggi duduk okey. Jadi kalau kita nak susun ikut tertib frekuensi menaik ni, kita kena tulis gelombang dululah. Tapi pasal duduk belah kiri kita punya tulisan ni, itu pasal mula belah kiri dulu gelombang radio. Okey, ikut turutan. Kemudian diikuti dengan gelombang mikro. Gelombang mikro. Kemudian diikuti dengan sinaran inframerah. Okey, inframerah. Kemudian diikuti dengan cahaya nampak, tak ada. Kemudian diikuti dengan cahaya ungu, tak ada.
kemudian diikuti dengan sinar X. Okey, sinar X. Kemudian diikuti dengan A, sinar gamma. Jadi inilah dia sinar gamma. Okey, inilah dia cara menyusun gelombang mengikut tertib frekuensi menaik. Tiga, dalam udara, cahaya biru dengan panjang gelombang ini, okey, ini lambda, bergerak dengan laju ini. Okey, ini C, kelajuan cahaya C. Laju cahaya biru ini berkurang kepada ini. Okey. Maksudnya ialah V, V apabila melalui suatu medium cecair. Berapakah panjang gelombang cahaya biru itu dalam medium cecair tersebut? Berapa panjang gelombang cahaya biru itu? Panjang gelombang ialah lambda, dia tanya berapa. Jadi ini nak buat macam mana ni? Ini kita guna nak guna apa ni? Kita guna, disebabkan ni cerita daripada cahaya bergerak daripada satu medium ke medium yang lain, maka ini adalah cerita apa? Apakah cerita yang menceritakan tentang gelombang merambat dari satu medium ke medium yang lain tu? Ianya adalah cerita pembiasan. Jadi inilah dia pembiasan gelombang. Okey. Jadi kalau kamu masih ingat, kita ada temui satu rumus ini rumus ni yang mengaitkan antara V1 lambda 1 V1 bahagi lambda 1 sama dengan V2 bahagi lambda 2. Okey. Jadi dalam cerita kes ni, panjang gelombang 420 Nm ialah lambda 1. Okey, lambda 1 ini Jadi ibarat ibarat lambda 1 ialah ini panjang gelombang yang awal, dan V1 ialah laju gelombang yang awal. Jadi laju gelombang yang awal ialah ini kelajuan ini, iaitu kelajuan cahaya C. Jadi C ni jadinya C1 lah, ibarat C1 atau V1. Okey. Diberi V2. Okey, laju selepas dia masuk dalam medium ni, lajunya telah berkurang kepada ini, nilai ni, iaitu V2 lah. V2. Kemudian soalan tanya lambda 2 berapa? Lambda 2. Okey, panjang gelombang sewaktu dia merambat dalam medium cecair itu berapa? Jadi menggunakan aturan rumus itulah kita akan dapat cari jawapan. Okey. V1 lambda 1 sama dengan V2 lambda 2. Okey. Maka
kita nak cari apa? Lambda 2 ni Jadi kita lakukan pemindahan algebra. Kita akan dapat lambda 2 sama dengan V2 darab lambda 1 bahagi V1. Okey. Sekarang kita isikan nilai. V2 ialah ini 2.25 darab 10/8 darab dengan lambda 1. Lambda 1 ialah 420 nanometer. N ni nano. 420 nano ialah, tukarkan nano pada nilai 10 kuasa negatif 9. Okey, nano meter bahagi dengan V1. V1 ialah ini ialah nilai C ni sendiri, 3 darab 10/8. Okey, jadi tekan kalkulator dapat berapa? .25 darab 10 kuasa 8 darab 420 darab 10 kuasa negatif 9 sama dengan bahagi dengan 3 darab 10 kuasa 8. Tutup kurungan balik. Jadi itulah dia, samaan dengan berapa titik tu. Anjakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3.15 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Itulah dia. Okey, panjang gelombang kedua. Panjang gelombang kedua yang berlaku. Sebab tu mengalami pembiasan. Okey, inilah dia. 3.15 daripada yang asal berapa lambda? 420 Newton 420 Newton meter telah berubah menjadi panjang ini Okey, itulah dia. Jadi sampai sini saja untuk subtopik ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.